kalium oksida di sini. Sebab dia paling sedikit bilangan mol, yaitu 1 mol. Okey, jadi jawapan kita adalah A, kalium. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 kita tengok. Raja 1 menunjukkan 2 balang gas yang diisi dengan gas klorin dan oksigen. Okey, di sini oksigen, di sini klorin. Okey. Okey, nombor 5. Okey, kita diberikan jisim bagi oksigen dan klorin. Okey. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang gas klorin dan oksigen dalam gas X dan Y? Okey, biasanya kita kena cari bilangan mol terlebih dahulu. Bila saja kita tahu 10 gram, unit bagi gram adalah jisim. Bila jisim, guna formula jisim. Okey, jangan salah formula. Jika unit dia gram, ini adalah jisim, guna formula jisim. Bilangan mol sama dengan jisim per JAR. Tukar 10 gram kepada bilangan mol. Jadi kita dapati bilangan mol oksigen ialah 0.3125. Kemudian sama juga klorin, kita tukar kepada bilangan mol 0.1408 mol. Okey, bilangan mol oksigen lebih besar. Artinya bilangan molekul dia pun mesti lebih besar. Isi padu dia pun mesti lebih besar. Okey, kita tengok. Soalan tu minta pernyataan manakah benar. Okey, dia mau pernyataan yang benar tentang gas klorin dan oksigen. Okey. Bilangan molekul gas dalam kedua-dua balang adalah sama, memang salah lah. Jarak di antara molekul dalam balang gas Y lebih besar daripada balang gas X, itu pun tidak benar. Okey, kita tengok. Balang gas X mengandungi lebih banyak bilangan mol gas. Okey, itu betul lah, kita sudah kira bilangan mol kan? Kita dapati bilangan mol bagi X lebih besar daripada Y. Maka balang gas X mengandungi lebih banyak bilangan mol gas. Jadi jawapan kita adalah C, sebab dia mau pernyataan yang benar. D ni salah. Kita tengok D. Kenapa D salah? Isi padu kedua-dua adalah sama. Bila bilangan mol berbeza, maka ingat isi padu juga adalah berbeza. Jadi jawapan kita yang paling tepat adalah C. Okey, soalan nombor 6. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Suatu oksida ferrum mempunyai formula FeXOY. Okey, apabila 4,8 gram oksida ini bertindak balas dengan gas hidrogen, ferrum bertindak balas dengan gas hidrogen, 3,36 gram ferrum terbentuk. Apakah nilai X dan Y? Okey, macam mana kita mau kira? Okey. Kita mau cari apakah nilai X, apakah nilai Y. Okey. Okey. Jadi kita tengok di sini, kita kena cari dulu jisim. Bila jumpa soalan ini, kita boleh selesaikan soalan ini jika kita tahu jisim bagi ferrum dan jisim bagi O, oksigen. Okey. Jisim ferrum dia sudah bagi 3,36 gram ferrum. Okey, jadi jisim ferrum kita sudah tahu 3,36 gram. Okey, ini adalah jisim ferrum 3,36 gram. Okey. Kita tengok di sini, apabila 4,80 gram oksida, ingat bila disebut oksida ni sebenarnya 4,8 ni sebenarnya adalah ferrum oksida. Okey, ingat yang tertipu dengan soalan. Bila disebut saja oksida, apabila 4,80 oksida ini bertindak balas dengan hidrogen, okey. Hidrogen tu tidak mengganggu pun kita punya jisim ni sebenarnya, kena faham soalan. Ingat, 4,80 ini adalah jisim bagi ferrum oksida. Jadi bila kita sudah dapat jisim ferrum 3,36, jisim oksida ialah 4,8 tolak 3,36.
maka kita akan dapat jisim oksida yaitu 1,44. Okey. Jadi jisim ferrum kita sudah ada 3.36, jisim oksida kita sudah ada 1,44. Maka tukar ferrum pergi jisim tukar kepada bilangan mol. Kita tukar ferrum pergi bilangan mol 0,06 mol dapat. Okey, kemudian oksida 1,44 bahagi 16 jisim atom relatif bagi oksigen. Kita dapat 0,09. Okey. Antara 0,06 dengan 0,09 mana lebih kecil? Okey, jadi 0,06 lebih kecil kan? Maka kita jadikan dia sebagai pembahagi. 0,06 bahagi 0,06 dapat 1. 0,09 bahagi 0,06 dapat 1,5. Okey, 1 nisbah 1,5. Tidak boleh dalam bentuk nombor perpuluhan. Macam mana kita mau tukar dia pergi nombor bulat? Kita tidak mau nombor perpuluhan. Maka kita darab dengan 2. Okey, 1 darab 2 dapat 2. 1,5 darab 2 kita dapat 3. Jadi makanya ferrum ada 2, oksigen ada 3. 2, 3 cari. Okey, 2, 3. Jadi jawapan kita adalah C. Okey, cikgu harap boleh faham. Okey, soalan nombor 7. Soalan nombor 7 cikgu terlepas belah sini. Okey. Okey, cikgu tidak dapat tunjukkan pengiraan dia di sini. Okey. Cikgu terlepas pandang. Okey, tak apa. Cikgu bagi kata kunci, nanti kamu cuba kira. 4,16 gram, ini adalah jisim bagi W. Highlight, kita highlight kata kunci. Bertindak balas dengan 1,92 oksigen. Okey, kata kunci, highlight. Okey. Untuk membentuk oksida logam W. Formula empirik bagi oksida logam ini ialah W2O3. Okey. Berapakah jisim atom relatif bagi W? Okey, macam mana mau kira? Okey. Lebih kurang juga dengan yang di atas tadi. Okey. Cikgu try dulu lah. Okey. Kita kena buat persamaan. Okey, macam mana kita mau buat persamaan dia? Okey, cuba terlepas pandang. Okey, yang penting tukar dia pergi bilangan mol dulu. Simbol bilangan mol kita N 4,16 bahagi dengan W. W dia sudah bagi atau tidak? Dia tidak bagi kan? Okey. Dia tidak bagi, jadi kita letak tanda W saja dulu. Okey, jangan panik. Okey. Kemudian N sama dengan 4,16. Dia sepatutnya lepas kita operasi dia akan dapat perkadaran dia sebagai 2. Okey, dapat buat dulu begitu. Okey, kemudian okey, oksigen pula. Oksigen, bilangan mol oksigen pula ialah 1,92 bahagi dengan jisim oksigen 16 dan perkadaran dia akhirnya kita akan dapat 3. Okey, jadi kita akan gabungkan kita punya persamaan. Nanti cikgu bagi dia punya cara penyelesaian. Cikgu harap nanti kamu selesaikan. Okey. Okey, jadi ingat 4,16 bahagi W. Okey, bahagi W. Sini susah sikit mau tunjuk. Okey, tak apa. Bila kita bahagi dengan, okey, jangan kita tulis dulu. Okey, 1 poin. Kalau kamu guna di kertas lagi senang. 1,92 bahagi 16. Ini kamu boleh operasikan terus dengan kalkulator. Sama dengan 2 bahagi 3. Okey. Bila kamu selesaikan ini, kamu akan dapat W. W itu adalah jawapan bagi soalan ini. Okey.
Oke, jadi cikgu tinggalkan soalan ni. Cikgu harap semua boleh selesaikan. Cikgu sudah buat sedikit panduan di sana. Jadi nanti kamu selesaikan pengiraan dia. Oke, cikgu terus pergi soalan 8. Okey, soalan 8. Okey. Jika 41.4 gram unsur P berpadu dengan 6.4 gram unsur Q, apakah formula bagi sebatian yang terbentuk? Okey. Sama juga konsepnya. Kita akan tukar P dan Q kepada bilangan mol terlebih dahulu. Okey. P 41 jisim per JAR juga dia punya formula. Okey. P 41.4 bahagi 207 kita dapat 0.2 mol. Q 6.4 bahagi 16 kita dapat 0.4 mol. Mol yang lebih kecil dijadikan sebagai pembahagi, maka kita dapat 1,2. Ini cara cikgu tulis ni memang silap lah. Tapi tidak pakai. Kamu tengok yang C. Okey, kita akan dapat P ada 1. Q sama dengan 2. Okey, soalan 8. Cikgu harap boleh faham. Soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Okey. 1.08 gram unsur X bergabung dengan Y gram oksigen untuk membentuk satu oksida logam dengan formula empirik X2O3. Apakah nilai Y? Okey, apa nilai Y? Macam mana kita mau kira? Okey, jadi ingat kata kunci. Ini adalah jisim bagi unsur X. Ini ada Y adalah jisim bagi oksigen dan formula mereka ini. Okey. Bila jisim maka kita guna formula bilangan mol sama dengan jisim per JAR. Okey. X 1.08 bahagi dengan jisim atom relatif kita dapat 0.04 mol. Oksigen Y per 16. Okey, biarkan saja Y kita tidak tahu, tidak boleh settle. Okey. Sama yang macam soalan nombor 7 tadi, 0.04 bahagi dengan Y per 16 sama dengan 2 per 3. Okey, bila kita susun Y per 16 bahagi dengan 0.04 sama dengan 3 per 2. Cikgu pusing saja, jangan bingung. Yang di bawah cikgu letak di atas. Bila sebelah kiri yang di bawah tu cikgu letak di atas. Sebelah kanan pun sama, pusing. 3 naik ke atas. Jangan bingung. Okay. Ini cara dia kira supaya kita senang kira lah. Kenapa cikgu pusing dia. Okey, jadi Y per 16 sama dengan 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4 atau 3 per 2. Mungkin cikgu silap sudah sini nih. Coba kamu cek balik. 3 per 4 ke 3 per 2? Tolong cikgu cek. Darab dengan 0.04. Jadi Y sama dengan 16 sama dengan 0.03. Betul tak ada kiraan dia di sini? Coba kamu tolong cikgu cek. Betul tak 0.48? Cikgu tidak pasti. Kenapa cikgu letak 3 per 4 di sini? Sepatutnya 3 per 2 kan? Kenapakah 3 per 4 di sini? 3 per 4 atau 3 per 2? Ada siapa-siapa boleh respon? Mungkin cikgu salah tekan. Mungkin cikgu salah tulis di sana. Coba kamu double check betulkah 3 per 4 atau 3 per 2? Ada yang mau respon, betul atau tidak? Berapa? 3 per 4 kah 3 per 2? Yang betul.